A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Azim, Pemila muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, izinkan untuk kuliah Maulid malam ini. Tajuk perbincangan kita ialah masih dalam wacana sains Islam dalam konteks tajuk kuda, kenderaan dan teknologi. Mari kita mulakan dengan surah An-Nahl ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wallahi qad sabila minha jair walau syaa ladakum ajmain. Sadaqal azim. Dan kuda, bagal dan keldai, supaya kamu menunggang mereka, dan sebagai perhiasan, dan Allah mencipta apa yang kamu tidak tahu, dan Allah memberikan jalan yang lurus, tetapi ada di antara yang memilih jalan yang bengkok. Dan sekiranya Allah kehendaki, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kamu semuanya. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah menunjukkan nikmat kepada kita semua sebagai kenderaan, kuda yang menjadi kenderaan, bagal yang disebut al-biwal, warhamir dan himar, litarkabuha supaya kamu dapat menunggang mereka, dan wazinah dan sebagai perhiasan, dan mukjizat yang cukup agung. Ayat yang seterusnya, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah mencipta kenderaan yang kamu belum tahu. Ayat ini turunkan ketika zaman Rasulullah, yang ketika itu kenderaan hanyalah kuda, bagal dan himar. Tetapi Allah mengatakan Dia akan mencipta kenderaan-kenderaan yang akan datang yang tidak kamu ketahui sekarang. Dan inilah tajuk kita, ialah tentang kenderaan yang Allah jadikan pada masa akan datang, termasuklah masa kita ini. Dan tidak pernah terbayang ada kenderaan selain pada haiwan yang disebutkan tadi. Hari ini kita lihat berbagai-bagai kenderaan yang kita saksikan. Allah menceritakan tentang kuda, ialah kenderaan utama ketika itu, sehinggalah kurun ke-20 makilah kuda masih kita gunakan. Bagal ialah hasil cacukan di antara himar dan kuda, dan dikatakan bahawa bagal ialah hasil perkawinan daripada himar betina dengan kuda jantan, dan bagal tidak menurunkan keturunan. Inilah kenderaan yang ada ketika itu: kuda, bagal yang Allah sebut tadi, dan keldai. Ya, itulah kenderaan yang diketahui ketika itu, digunakan untuk perhiasan, digunakan untuk peperangan, perjalanan, haji dan sebagainya. Dan Allah mengatakan litarkabuha wazinah, dan supaya kamu menunggangnya dan dijadikan sebagai perhiasan. Ini ialah kuda yang paling mahal di dunia, dan dia lebih mahal daripada kereta yang paling mahal, dan keturunannya sangat terpelihara. Dan Allah mengatakan litarkabuha wazinah, dan ketika itu kita lihat kuda menjadi simbol kekayaan mereka, status kehidupan. Kalau kita bandingkan hari ini, ialah kenderaan seperti kereta, kenderaan mewah. Ketika itu inilah kuda terbaik, yang tercantik yang pernah dihasilkan, yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Dan kulitnya warna emas, dan asal kuda ini ialah berada di Mongolia. Dan tentera Mongolia sangat-sangat hebat, kerana kuda yang kita saksi ini
Dan kuda ini sangat sedikit, termasuklah kuda-kuda yang sangat terkenal. Dan inilah kuda Kuhailan, kuda antara yang paling mahal dunia. Dan kuda yang paling tangkas dunia ialah kuda-kuda Arab, Al-Khuyul Al-Arbiyah, terkenal. Dan itulah yang dibawa ke Amerika hari ini. Tuan-tuan lihat dalam filem-filem cowboy, itulah kuda-kuda yang disebut sebagai kuda Arab. Kuda yang terbaik di dunia ialah kuda Arab. Yang paling cantik ialah kuda ini. Kenapakah kuda Arab sangat dikenali? Sebab ketakasannya, saiznya. Dan Rasulullah juga menyebut ciri-ciri kuda yang cantik. Dan bagi Rasulullah sendiri mempunyai 7 ekor kuda. Selepas peperangan Uhud, ketika peperangan Badar, umat Islam belum mempunyai kuda. Tetapi dalam peperangan Uhud dikatakan sebahagian daripada para sahabat telah mempunyai kuda. Sedangkan tentera Quraisy telah mempunyai kuda yang banyak. Dalam konteks ini hari ini bukan saja kuda, tetapi unta menjadi bahan sebagai status. Dan inilah kuda unta yang paling mahal yang dicatatkan yang dipunyai oleh keluarga diraja UAE, dan kuda yang paling pantas. Dulu mereka berbangga dengan haiwan sebagai kenderaan yang dipuja dan puji. Bahkan di dalam syair Arab mereka memuji kuda Al-Khuyul Al-Arbiyah. Terdapat banyak syair-syair, dan kuda inilah kemudian dibawa ke England dan dikembangkan di sana, diberikan di sana. Dan seorang penjajah yang terkenal Perancis, Napoleon Bonaparte, dia membeli seekor kuda Arab yang sangat-sangat tangkas. Dan dia pelihara kuda ini, dan dia puja kuda tersebut. Dan itulah di antara kebanggaan masa dulu yang Allah sebut dalam ayat tadi. Kuda, keldai dan bawal sebagai simbol kenderaan dan sebagai perhiasan yang dilakukan oleh manusia dulu. Dan cukup indah ayat bawah Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Allah menyatakan dia akan menceritakan apa yang kamu tidak tahu. Ketika Al-Quran diturunkan, Rasulullah diturunkan wahyu menceritakan bukan itu saja kenderaan, banyak lagi kenderaan yang Allah akan menceritakan. Benar, kita lihat yang menciptakan manusia, tetapi Allah lah yang memberikan penciptaan tersebut hakikatnya. Hari ini kita lihat di darat, di udara, dan di dalam bawah air, semuanya kenderaan-kenderaan yang tidak pernah kita saksikan satu masa dulu. Bahkan kalau kita perhatikan kurun ke-20, kurun ke-20 ialah kurun yang paling cepat perkembangan kenderaan di atas muka bumi ini. Kita lihat daripada kereta api, kereta kita hanyalah diciptakan pada awal kurun ke-20. Kurun ke-20 ialah perkembangan teknologi yang paling pesat, komputer dan sebagainya. Komputer pada tahun 60-an masih lagi sebesar bangunan ini. Ketika belajar saya belajar dulu, komputer saiznya sebesar separuh bilik ini. Kemudian semakin kecil, dalam 70-an sudah semakin kecil, dan 80-an kita hanyalah sebuah peranti yang sangat kecil. Perkembangan teknologi sangat berkembang dalam kurun ke-20. Dan kurun ke-21 ini kita dapat menyaksikan perkembangan teknologi yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelum ini. Dan Allah menyebut, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Cukup ringkas, dan Allah mencipta apa yang kamu tidak tahu. Hari ini di udara, di daratan, di air, kita lihat berbagai kenderaan yang telah berkembang dalam masa yang sangat singkat. Dan dalam satu hadis, Rasulullah bersabda menggambarkan apa yang akan berlaku, akan datang. Dalam hadis ini dikatakan, sayakun fi akhir ummati rijalun yarkabu ala surush kashibatir rihal yanzulu ala babi al-masjid nisahum kasiyat ariyat atau kama qala. Hadis ini menyatakan bahawa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang meriwayatkannya. Rasulullah bersabda akan berlaku pada masa akhir nanti. Akan berlaku di kalangan umatku satu masa nanti. Mereka akan menunggang satu kenderaan. Kenderaan ini sangat lembut tempat duduknya, dan mereka parking kenderaan itu di tepi masjid. Benar-benar sebagaimana kita lakukan sekarang.
kereta kita parking depan masjid tadi. Dan digambarkan di sini ala suruj kalashbah ar-rihal. Dan dalam syarah hadis ini mengatakan apa yang Rasulullah sebut di sini ialah membayangkan kenderaan kereta yang sedang kita tunggang sekarang. Disebutnya yarkabun, iaitu menunggang. Dan di bawah tempat duduk ini sangat lembut. Suruj, as-suruj ini seperti pelana kenderaan, tetapi kashbatul rihal yang ditafsirkan sebagai satu tempat duduk yang sangat lembut yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab ketika itu. Dan inilah yang barangkali ditafsirkan sebagai kenderaan kereta mobil yang kita saksikan sekarang. Dalam hadis ini digabungkan ketika umatku telah menunggang kenderaan tadi, maka wanita mereka nisa'uhum kasiyat ariyat, maka wanita mereka pula yang bertelanjang, berpakaian tapi bertelanjang. Kemudian ini, teknologi ini digandingkan dengan wanita yang tidak menutup aurat. Dan kalau kita lihat banyak tafsir-tafsiran yang mengatakan berkembangnya teknologi yang kita lihat mereka semakin jauh pada Allah SWT, yang digambarkan oleh wanita yang tidak berpakaian tadi. Teknologi yang bakal dihasilkan satu masa nanti, dan kita yang saksikan. Kita saksikan berbagai-bagai teknologi yang ada hari ini. Dan inilah yang digambarkan. Di tepi masjid kereta telah diparking. Barangkali surau ini agak jauh, tapi masjid lain tuan-tuan, puan imam benar-benar dalam masjid. Dan penceramah saya juga kadang-kadang dapat parking yang istimewa. Dan benar-benar sebagaimana yang Rasulullah sebut, mereka naik di atas kenderaan yang lembut, parking tepi masjid. Dan sekarang benar-benar terhasil, yang diperhatikan dengan kenderaan yang kita saksikan hari ini. Dikatakan kenapakah digandingkan dengan wanita yang tidak menutup aurat. Dan kita juga dapat saksikan hari ini, suaminya dengan kenderaan yang mewah, tetapi istrinya keluar tanpa menutup aurat. Barangkali itulah yang digambarkan dalam hadis tadi. Hadis ini panjang, tapi separuhnya adalah tentang teknologi yang bakal dihasilkan satu masa nanti. Dan kebetulan masa itulah masa kita sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul sir radi fanzuru kaifa badal khalq. Thumma Allah yunshatal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Thumma Allah yunshatal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengembaralah kamu pada muka bumi dan lihatlah bagaimanakah Allah memulakan ciptanya, dan kemudian Allah akan membangkitkan kehidupan di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan satu perkara yang bakal berlaku. Dalam kita perhatikan, qul, katakanlah Muhammad, siru fil ardi, mengembaralah kamu pada muka bumi. Dan zarah fi di situ sangat-sangat signifikan, sebab orang Arab tidak pernah terfikir ada ayat yang bunyi qul siru fil ardi. Mereka bercakap qul siru ala ardi, berjalanlah di atas muka bumi. Ala, qul siru alal ardi. Tetapi Allah kata qul siru fil ardi. Fi ini jarang tidak digunakan oleh orang Arab. Orang Arab menggunakan qul siru alal ardi. Apakah signifikannya fi ini? Fi ini boleh di atas bumi, boleh di udara, boleh dalam air. Satu kalimahnya sangat kecil, fi, sangat signifikan. Dan orang Arab tidak pernah terbayang bahawa berjalan pada muka bumi. Yang mereka tahu ialah berjalan di atas muka bumi. Hari ini kita lihat mereka telah mengembara ke angkasa raya. Kapal terbang yang bakal kita lihat perkembangan yang bakal berlaku dalam akan tahun yang tidak dapat kita bayangkan apakah yang bakal berlaku kepada kenderaan ini. Qul siru fil ardi, berjalanlah pada muka bumi. Dia berjalan di atas muka bumi, bukan di atas tanah, tetapi di atas muka fil ardi, maksudnya pada muka bumi. Qul siru fil ardi, dan mengembaralah pada muka bumi. Kapal selam sekarang menggambarkan fil ardi, mengembara pada muka bumi. Boleh di atas tanah, bumi, atas darat, di bawah lautan, di atas udara, angkasa, itu semuanya fil ardi. Menggambarkan manusia akan mengembara dalam beberapa bentuk. Dan perkara itu kita dapat saksikan pada masa kita sekarang. Mukjizat demi mukjizat, kalaulah kita mengkaji,
kita contemplating, kita memerhati dengan mendalam, maka kita dapati bahawa begitu indah ayat Al-Quran dalam balaghah dan maksudnya sangat mendalam. Hari ini kita lihat berbagai-bagai kenderaan Qul siru. Dalam banyak hal kita lihat manusia mencipta, mereka meniru ciptaan Allah. Dan inilah kapal terbang terbesar yang dikatakan yang dicipta pada tahun 2018 lepas, yang paling besar, kapal terbang yang paling besar yang pernah diciptakan manusia, yang boleh bergerak dan membawa kargo yang begitu banyak. Dan itulah satu penciptaan yang cukup mengagumkan. Perkara ini semuanya tidak dapat diketahui oleh manusia hatta dalam kurun ke-20 yang lepas. Sekarang kita lihat dunia semakin dekat. Dunia, hujung ke dunia, kita dapat mengembara. Lebih lagi apabila Perancis telah mencipta satu pesawat yang cukup laju yang mereka sebut Concorde, yang sekarang telah tidak lagi digunakan. Sebabnya ialah terlalu laju. Sebab terlalu laju dan keselamatan tidak dapat dijamin. Hari ini kita lihat, kalau satu masa dulu mereka memuji kuda sebagai simbol status, hari ini kereta yang dipunyai oleh putera Arab yang sangat kaya. Keretanya daripada emas. Itulah simbol yang sama. Kalau dulu kuda yang paling cantik, sekarang putera Arab di UAE, putera Dubai, mempunyai kereta yang seperti itu. Dan subhanallah, simbol status bukan lagi sebab kenderaan, tetapi wazinah. Allah mengatakan lirkabuha wazinah, perhiasan. Sudah menjadi perhiasan selain pada menunggangnya. Dan perkara ini sangat-sangat menakjubkan yang kita saksikan, dan Allah gandingkan dengan apabila adanya ini, kenderaan ini, maka wanitanya tidak menutup aurat. Kita lihat, ini harganya 22 juta US dollar, bertatah emas, yang barangkali tidak ada negara kita. Simbol status mereka yang mempunyai keuntungan yang hebat dunia. Dan barangkali kalau Korun juga hidup pada zaman ini, dia akan mempunyai kenderaan yang jauh lebih baik daripada ini, sebab Korun mempunyai harta yang sangat banyak, emas dan peraknya. Inilah di antara kenderaan yang Allah akan ciptakan. Ketika wahyu diturunkan, Allah menciptakan kenderaan-kenderaan lain yang dia akan ciptakan untuk masa akan datang. Inilah Tuhan punyanya. Tuhan punyanya sangat luar biasa kehidupan mereka. Asalnya mereka orang miskin, tiba-tiba Allah pancarkan minyak daripada perut bumi mereka. Daripada penggala kambing, penggala unta, mereka menjadi jutawan, bahkan negara yang paling kaya di dunia barangkali. Inilah takdir ilahi untuk kita berfikir. Negeri yang miskin, tiba-tiba Allah berikan kekayaan yang sangat luar biasa. Negara yang kaya, kemudian Allah jadikan dia miskin, dan yang miskin dijadikan kaya. Ini ialah koleksi kenderaan wazinah, perhiasan seorang daripada di Asia Tenggara yang punya koleksi yang berbagai-bagai, semuanya limited edition, yang sangat-sangat berharga. Dan simbol status hari ini, kalau dululah kuda yang cantik, hari inilah kenderaan-kenderaan yang berbagai. Para jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, la takmasah hatta tara umuran anzaman lam takunu tarunha wa lam yahdithu biha anfusukum. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah perkara-perkara besar yang akan berlaku, perkara-perkara yang kamu tak pernah lihat sebelum ini, dan perkara-perkara itu yang tak pernah kamu bayangkan, yang tak pernah kamu sebut, maka akan berlaku satu perkara. Rasulullah menyebut akan berlaku satu perkara yang besar yang kamu tidak boleh bayangkan, dan tiba-tiba dia berlaku pada zaman kita. Rasulullah mengatakan tidak berlaku hari kiamat sehingga berlaku perkara ini, dan tiba-tiba dia berlaku zaman kita. Maksudnya kita dan kiamat ialah jarak yang sangat singkat. Perkara yang cukup menarik, cukup menakjubkan. Manusia berjalan di angkasa raya. Sekarang mereka membina ISS, dan ISS sekarang sudah menjadi seperti hotel, tempat mereka mengembara, tempat mereka berehat, tempat mereka bercuti di angkasa raya. Dan perkara ini tidak pernah dibayangkan 100 tahun lepas barangkali. Kita lihat, inilah yang saya maksudkan tadi. Inilah wizard, satu ciptaan yang tak pernah kita fikirkan, yaitu Concorde,
yang telah diciptakan oleh negara Eropah. Kelajuannya sangat luar biasa dan mereka dapat mengelilingi dunia dengan cepat. Dan cuba bayangkan kelajuannya lah 2000 km per hour, 20,000 km per jam, dan dia dapat mengelilingi dunia dengan sangat cepat sehingga keselamatannya tidak dapat dijaminkan. Dia bertolak daripada Paris, mendarat di London, dan tak cukup ruangan untuk dia mendarat dengan sempurna sebab lajunya sangat-sangat luar biasa. Inilah di antara kemajuan yang tidak pernah kita saksikan, dan datuk nenek moyang kita juga tidak saksikan, apatah lagi ketika Al-Quran diturunkan dan Allah mengatakan pasti dia akan mencipta kenderaan-kenderaan lain yang kamu tidak pernah tahu. Dan kenderaan itu bukan saja digunakan untuk pertandingan biasa atau perhiasan, tetapi untuk peperangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'idul masatum min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwwakum akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Surah An-Nazm. Dan bersedialah dengan bagi kamu apa yang kamu mampu daripada kekuatan peperangan, daripada kuda tambatan yang untuk menakutkan musuh-musuh kamu dan musuh Allah dan musuh kamu dan lain-lainnya yang kamu tidak tahu, tetapi Allah mengetahui siapakah musuh kamu itu. Allah suruh kita bersedia dengan kekuatan tentera. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, dan supaya kita bersedia dengan kuda-kuda yang tertambat, kuda-kuda yang tangkas untuk peperangan. Dan hari ini ialah alat-alat peperangan yang canggih, yang perbandingan kalaulah kuda masa dulu, kini ialah satu ciptaan ataupun alat peperangan yang menyerupai kuda saat masa dulu. Kalau dulu menggunakan pedang, sekarang kita menggunakan laser. Sifatnya sama, memotong. Dan kalau dulu kita menggunakan majanik seperti plastik, sekarang kita menggunakan misal. Sifatnya sama, yang berbeza ialah kemodenan ataupun perkembangan yang berlaku sepanjang manusia. Ketika zaman Rasulullah, dalam peperangan Uhud umpamanya, permainan ataupun tunggang kuda yang digunakan oleh Quraisy telah menunjukkan satu tahap peperangan. Orang Arab terkenal dengan peperangan apa yang mereka sebut Al-Karb wal-Farb. Sekarang Al-Karb wal-Farb maksudnya apabila kita bilangan kecil, kita bertempur dengan satu pasukan yang besar, maka kita tidak boleh berterusan berdepan dengan mereka. So kita wal-Karb wal-Farb, serang dan patah balik, gerila. Serang gerila ialah dilakukan oleh orang Arab pada pasir sebelum Islam lagi. Dan Khalid Al-Walid sangat pantas tangkas dalam peperangan yang disebut sebagai Al-Karb wal-Farb. Dan inilah yang ditiru oleh tentera sekarang, menggunakan serangan gerila. Apabila kita di pihak yang sedikit bertemu dengan pasukan yang besar, maka kaedah Al-Karb wal-Farb, Al-Karb digunakan. Tuan-tuan sekalian hormati, Rasulullah dalam sirah menunjukkan Rasulullah mempunyai 7 ekor kuda sepanjang hayat baginda, yang nama-namanya disebut sebagai Murtajir, wal Luhaif, dan Ataz, Azarb, As-Saqab, dan lain-lain. Inilah kuda-kuda tangkas yang dipunyai Rasulullah. Dan As-Saqab ini cukup menarik dalam kisah-kisah yang dikaitkan dengan peperangan Rasulullah. Rasulullah berpesan, kalau kita ingin membeli kuda untuk peperangan, kuda macam manakah yang harus kita pilih? Dalam hadis menceritakan kuda yang terbaik ialah kuda yang warna hitam. Kuda yang terbaik ialah kuda yang warna hitam, yang ada putih di hidungnya, di atas mulutnya, yang di kakinya ada warna putih juga. Hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah mengatakan bahawa khairul khail al-adham, sebaik-baik kuda ialah yang berwarna hitam. Dan kemudian al-aqrah, arsam, al-aqrah wal muhjal, atau al-yamin. Ini semua istilah-istilah yang disebut Rasulullah tentang kuda. Baterina ialah daripada Baitori. Baitori ialah penyakit ataupun perubatan yang berkaitan dengan kuda. Baitori. Inilah yang kita asaskan dalam tradisi Islam. Dibawa ke barat, mereka tidak ada istilah. Mereka sebut veterinary daripada Baitori. Sebab Rasulullah menyebut tentang kuda, banyak hadis tentang kuda. Antaranya lah kuda yang harus kita pilih untuk peperangan
yang antara sifatnya lah yang disebutkan tadi, antaranya yang ada hitam dan ada sedikit putih. Kakinya warna putih, itulah yang terbaik. Dan Rasulullah sebut juga ada ham, tuan-tuan boleh lihatlah situ. Apakah ciri-ciri kuda yang dipilih oleh Rasulullah? Dan kuda-kuda ini ada signifikannya tentang sifat-sifat yang tersembunyi, ketakasannya dan sebagainya. Dan secara ringkasnya ialah yang terbaik ialah hitam, yang kedua ialah yang berwarna al-aham ataupun warna yang lebih kemerahan. Selain pada hitam, Rasulullah sebut yang kemerahan ataupun sebahagian hitam, sebahagian merah. Dan ini dikaji oleh mereka yang terlibat dalam veterinary ataupun terlibat dengan kuda dan sebagainya. Barat banyak mempelajari kuda daripada kuda Arab. Dan apabila kita kalah dalam peperangan salib, kuda Arab diekspor ke Eropah begitu banyak. Dan daripada situlah mereka telah kembangkan dan kemudian dihantar ke Amerika. Dan kalau tuan lihat kuda dalam pilihan global, itulah kuda-kuda Al-Khayul Arabiyah. Dan Napoleon mempunyai kuda Arabiyah yang sangat terkenal. Dan kuda ini digunakan oleh Napoleon sepanjang sejarahnya. Di Mesir dan di Perancis menggunakan kuda Arab yang cukup terkenal. Tuan-tuan, kuda telah berlalu. Hari ini inilah kuda baru yang kita namanya F-35 yang diciptakan oleh Amerika, F-22, Su-35 yang dipunyai oleh Rusia dan lain-lain. Mereka sekarang menggunakan teknologi di atas dan ialah menggantikan kuda satu masa dulu. Dan tuan-tuan, hari ini kita lihat F-22, F-35 dan Su-57. Ini tuan-tuan yang lebih faham dari saya. Bagaimanakah tentera kenderaan yang tangkas ini yang hanya dipandu oleh seorang atau dua, dan dia merupakan kuda baru dalam pertempuran antarabangsa. Hari ini kita lihat tentang tentera. Saya bukan tentera pun, tapi kita lihat bagaimanakah hadis ataupun Al-Quran tadi. Dan Allah mencipta apa yang kamu tak tahu. Dan sekarang inilah sebahagian yang kita tak tahu pada masa Al-Quran diturunkan. Tuan-tuan, kebanggaan China juga. China telah muncul dengan teknologi terbaru mereka yang mereka sebut Chengdu J-20. Dan tuan-tuan, kalau ada pegawai tentera depan saya ni lebih faham daripada apa yang sebut sini. Sukhoi T-50, kebanggaan Rusia. Dan inilah kuda-kuda baru yang menjadi pertaruhan antarabangsa. Sekarang kita lihat, dulu kita ada panah dan sekarang kita ada sistem pertahanan yang disebut Patriot yang dibangga oleh mereka, dan S-400 yang dipunyai oleh Rusia. Sekarang mereka sedang menunjukkan kekuatan mereka. Dan sebenarnya Allah suruh kita, wa'adu masatum min quwwatin wa birbatil khail, supaya kita yang sedia. Tetapi kita hanyalah pemerhati, kita hanyalah user. Mereka pencipta, mereka berfikir, kita banyak berzikir. Dan mereka lah yang menciptakan teknologi. Kalaulah mereka berfikir tapi tidak berzikir, kalau kita berzikir, alhamdulillah. Tapi kalau berfikir tidak, berzikir tidak, apa yang ada pada kita? Tuan-tuan, inilah yang sedang berlaku sekarang. Negara Islam hanyalah sebagai user, sebagai pemerhati, dan satu dua yang dijual pada kita dengan harga yang sangat lumayan, sangat luar biasa. F-35 yang dijual kepada Arab Saudi, satunya harganya bilion. Dan itulah teknologi yang dipunyai oleh dunia sekarang. Kita lihat satu lagi perkembangan terkini dalam dunia peperangan apabila Azerbaijan bertempur dengan Armenia. Di sinilah mereka mempamerkan teknologi yang terkini. Rupa-rupanya teknologi yang kecil inilah yang mengalahkan teknologi besar. Teknologi yang kecil ini diasaskan di Turki. Turki mengasaskan apa yang mereka sebut sebagai drone yang tidak dipunyai oleh orang, tidak dipandu oleh orang. Dengan masa yang singkat, negara besar telah kalah dengan drone ini. Yang proksinya di Armenia ialah negara besar, termasuk mereka, dan dikalahkan dengan mudah oleh Turki. Dan Turki barangkali mempunyai teknologi terbaik dalam drone hari ini, dan inilah digunakan di Armenia satu masa dulu. Apabila digunakan di Armenia, didapati bahawa dengan mudah Armenia dikalahkan oleh Azerbaijan. Azerbaijan di belakangnya lah Turki menggunakan drone, dan tentera ini pun kita tidak pernah lihat dalam tahun lepas ataupun dalam kurun yang lepas. Inilah kita lihat Turki berbangga dengan teknologi baru ini,
Dan Allah menciptakan apa yang kita tak tahu, dipunyai oleh negara Islam dan dipunyai oleh negara bukan Islam. Siapa yang bersedia dengan peperangan, dialah yang mendapat kelebihannya. Wa adu masatun min quwwatin wa min ribatil khail. Tetapi siapakah yang bersedia untuk kelebihan ini? Dan kita lihat, inilah yang dibina oleh Turki, sangat kecil tetapi sangat powerful. Inilah yang ditakuti oleh negara besar, dan mereka tidak membawa pilot tetapi berjalan dengan kawalan daripada bawah. Dan inilah dikatakan peperangan akan datang. Dan inilah pencipta drone Turki yang terkenal, yang disembunyikan identitinya, dan dia dikatakan sebagai godfather kepada teknologi yang belum diketahui oleh Amerika dan Rusia ini. Inilah kita lihat antara Allah ciptakan, walaupun manusia kelihatannya yang mencipta, tetapi Allah lah yang mencipta keadaan tersebut. Inilah yang digunakan di dalam peperangan Armenia Azerbaijan disebutkan tadi, dan inilah yang digambarkan oleh Turki. Sangat kecil dan powerful, membawa peletup dan dapat menghancurkan satu kawasan. Yang tuan-tuan lihat bagaimanakah mereka menggunakan teknologi yang terkini ini. Dan dikatakan bahawa Turki diam-diam telah membina teknologi drone yang terbaik dunia hari ini. Tentulah dia mendapat tekanan daripada seluruh dunia antarabangsa. Kita lihat Turki berada dalam Eropah, NATO. Dia mempunyai F-35 daripada Amerika, dan sekarang dia punya S-400 daripada Rusia. Turki mengumpulkan teknologi daripada timur dan barat, dan itulah kita lihat kelebihan yang ada, tetapi dia sentiasa ditekan oleh negara yang besar. Dan tidak berlaku hari kiamat sehinggalah kamu dapat melihat satu perkara yang besar, yang sangat besar. Rasulullah sebut perkara yang sangat besar berlaku, yang tidak pernah kamu lihat, yang tak pernah kamu sebut tentang perkara ini, dan akan berlaku menjelang kiamat. Dan perkara ini antaranya berlaku ketika zaman kita. Inilah kenderaan yang paling canggih yang direka oleh mereka, yang sangat kecil seperti nyamuk, dan dia datang dapat terbang ke mana saja. Dia bawa kamera, dia bawa senjata, dan dia boleh musnahkan satu kawasan tertentu. Dia boleh masuk dalam suara ini dan dia boleh rakamkan suara kita. Mereka masuk dalam parlimen dan dirakamkan suara mereka. Nampaknya seperti nyamuk, tapi bukan nyamuk. Dia adalah alat robot yang terkini, dan asalnya dia diciptakan oleh tentera mereka. Inilah yang kita sangka sebagai nyamuk, tetapi dialah alat peperangan yang terkini, dan dia diciptakan pada tahun 2014 lepas. Dan dia sangka dia memulakan satu teknologi peperangan yang tidak pernah dipunyai oleh negara lain. Tiba-tiba drone yang diciptakan oleh Turki mengatasinya. Tuan-tuan, ini satu lagi lalat yang menjadi barangkali sebagai alat pertempuran akan datang, yang boleh membawa racun, boleh membunuh musuhnya, dan dikawal daripada jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya masal jin wa ins in istatum an tanfuzu min aqtaris samar fanfuzu la tamsu illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, sekiranya kamu mampu untuk tembusi daripada sempadan langit dan bumi, silalah tembusi. Kamu tidak boleh tembusi kecuali dengan kekuatan. Tembusilah ke langit dan bumi. Kamu tidak boleh pergi kecuali dengan kekuatan. Rasulullah pergi dengan mukjizat, dan kamu boleh pergi dengan teknologi. Hari ini la tanfuzun illa bisultan. Kamu tidak boleh pergi ke atas tetapi kecuali kamu mesti ada kekuatan. Kekuatan teknologi telah membawa manusia ke langit dan angkasa raya. Kita lihat apa yang tidak pernah disangka oleh manusia sebelum ini. Manusia telah menembusi ke sebahagian ufuk langit dan bumi. Mereka telah melancarkan ISS yang berada di sekitar 250 km di atas, dan mereka jadikan di sini sebagai alat kajian mereka. Dan inilah ISS yang dipunyai oleh antarabangsa. Tiba-tiba China telah muncul dan menyediakan ISS yang tanpa ada hubungan dengan antarabangsa, dan sekarang antarabangsa sedang bertembung dengan China. Antarabangsa mempunyai satu ataupun rangkaian ISS mereka. Tiba-tiba China telah menghasilkan IS yang terkini.
dan inilah mencabar dunia. Dan apabila Barat dan Timur telah menghasilkan teknologi yang demikian, maka dijangkakan dunia ini tidak aman. Tuan-tuan, teknologi hari ini tidak dapat kita bayangkan. Kita punya handphone yang dikawal oleh satelit dan mengelilingi bumi. Kita juga gunakan GPS. Ini perkara yang tidak kita bayangkan 40 tahun lepas. Dan hari ini perkara yang biasa berlaku. Dan Allah mengatakan Dia akan menciptakan apa yang kamu tidak tahu. Inilah di antara yang Allah ciptakan untuk kita. Dan hari ini kita berada dalam suasana tersebut. International Space Station ataupun ISS yang sekarang sudah menjadi satu tempat yang sangat biasa. Mereka naik dan turun, berada di sana berbulan-bulan, kemudian turun balik, berganti-ganti, dan itulah yang sedang berlaku. Dan mereka pula ada yang kaya datang ke atas untuk melancong. Inilah bentuknya. Mereka berada di atas. Umat Islam sedang berbincang apakah kita boleh naik ke langit atau tidak. Orang lain buat rumah atas langit. Umat Islam, apakah bumi bulat atau rata? Orang lain sudah berada di langit dan mereka sudah membuat rumah di langit. Kita masih berdebat di surau dan di sekolah, di kolej, apakah manusia boleh naik ke langit sedangkan orang lain telah menguasai langit. Setiap inci di bumi, di langit telah digazet oleh mereka. Ini kawasan mereka. Dan kita hanyalah melihat, dan kitalah sebagai user, mereka lah pencipta. Kita lihat bagaimanakah suasana bekerja di sana, menggambarkan satu perkara yang kita hanya saksikan dalam tahun-tahun yang terakhir ini. Bagaimanakah mereka berada di sana, dan kita lihat kehidupan mereka. Mereka terapung sebab tarikan graviti sudah tidak ada di sana. Kita tidak graviti, dan kita di bumi kita rasa di bawah sebab graviti, dan telinga kita merasakan kita berada di atas dan kaki kita di bawah. Tetapi di sana mereka merasakan di bawah, atas di sana. Di bawah ini atas, di kanan pun atas, di bawah, di kanan atas, semua atas. Tidak ada bawah. Dan di atas muka bumi Allah berikan kita rasakan ini di bawah. Di langit mereka jatuh ke atas, bukan jatuh ke bawah. Di bumi kita jatuh ke bawah. Di atas mereka jatuh ke atas. Dan itulah kehidupan di ISS yang bukan di langit lagi, tetapi hanyalah di kawasan atmosfer kita, di luar sedikit saja. Dan mereka makan buah 5 terapung, dan mereka makan, dan mereka mesti diikat supaya tidak mereka terapung ke angkasa. Ini dalam kapal ISS yang tepat mereka sedang berada. Mereka mengkaji, dan sekali-sekala mereka berikan peluang kita untuk bersama mereka, untuk melihat keagungan mereka, dan kita menjadi pelancong di langit yang dibawa oleh mereka. Kita lihat bagaimana mereka tidur. Mereka tidur, mereka ikat diri mereka ke dinding sebab mereka akan jatuh ke atas. Kalau mereka tidak ikat mereka akan jatuh ke atas. Kita di bawah, jatuh ke bawah. Mereka jatuh ke atas. Atas bawahlah relatif. Tuan-tuan, cara mereka hidup. Dan ini buat pertama kali ahli angkasa China membuat kuliah online daripada langit. Mereka buat online untuk menunjukkan pada dunia bahawa China sudah kuasai langit. Dan untuk mengadakan kuliah online bukan di surau tetapi di ISS. Dan buat pertama kali mereka adakan kuliah terbuka untuk dunia yang disiarkan daripada ISS China. Mereka ingin menunjukkan wa indu mastata'tum min quwwah. Mereka ingin menunjukkan kekuatan masing-masing. Kekuatan terakhir inilah kekuatan teknologi, bukan lagi kekuatan yang dikaitkan dengan kuda ataupun dengan tenaga manusia biasa. Sekarang mereka bayangkan IS sebagai hotel, sebagai tempat untuk berehat, dan idea inilah yang sedang dilancarkan. Ini adalah sebagai satu percubaan untuk menjadikan IS sebagai tempat pelancongan. Kita lihat bahawa ini mereka telah menghantar pelancong-pelancong yang ada wang. Mereka berada di sana beberapa hari dan kemudian turun kembali, dan langit sudah menjadi satu-satu kawasan destinasi sebagai tempat untuk kita melancong. Ini ialah jutawan Jepun yang bernama Mizawa. Dia kata, saya nak beli tiket untuk pergi ke langit. Saya boleh tumpang ISS antarabangsa yang dipunyai oleh Rusia,
dan dia membawa pembantunya, dan mereka naik ke langit dan berada di atas langit, dan kemudian menghantar gambar-gambar yang cantik, dan kemudian turun kembali. Itulah suasana sekarang yang digambarkan, satu perkara yang besar akan berlaku yang kamu tak pernah fikir, kata Rasulullah. Siapa fikir apa yang berlaku sekarang? Dan kemudian dia balik semula. Minggu lepas dia kembali dengan selamat. Dan inilah satu permulaan kepada satu pelancongan yang bakal dijadikan sebagai untuk realisasi orang yang mempunyai wang. Kita lihat, kita juga pernah menjadi pelancong. Kita juga menghantar saintis kita. Dan bagi seorang Islam, bagaimanakah yang dikaitkan dengan solat, puasa dan sebagainya. Ini memerlukan satu fatwa yang baru. Apabila manusia kemungkinan berada di atas angkasa raya dan mereka berada di situ berbulan-bulan, mungkin begitu lama, bagaimanakah untuk bersolat? Maka di sinilah fardu kifayah. Barangkali kita Malaysia menunjukkan satu cara yang awal bagaimanakah untuk beribadat di luar angkasa. Ini tunjukkan apabila kita mengatakan angkasa pertama dan keduanya. Ini ialah angkasawan yang dihantar oleh AUA yang juga seorang Muslim. Rupa-rupanya sudah 11 orang Muslim yang dihantar ke ISS. Tetapi yang membincangkan tentang solat ialah Malaysia dengan AUA. Yang lain kita tidak dengar, barangkali mereka melakukan sendiri-sendiri. Tetapi kedua negara ini mempunyai sistem ataupun fatwa yang khusus yang dikeluarkan oleh para ulama bagaimanakah untuk beribadat di kawasan yang kiblatnya berada di bawah. Bumi berada di bawah ataupun di atas, dan mereka sedang mengelilingi bumi dalam masa yang sangat-sangat laju. Dan apakah yang harus mereka lakukan? Pada satu hari mereka keliling bumi sebanyak 32 kali. Mereka keliling bumi yang bulat ini 32 kali. Di bawah kita masih berbincang dunia ini bulat ataupun lepeh. Orang sudah keliling bumi 32 kali satu hari. Inilah beza kita dan mereka. Barangkali kita bagi ruang untuk azan dulu sebelum kita lihat apakah yang berlaku seterusnya. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Inilah gambar Al-Mansuri namanya, astronot yang dihantar oleh UAE. Sebenarnya menumpang kapal terbang lain ataupun IS antarabangsa. Dia mengatakan satu hari ada 32 kali subuh. Satu hari ada 32 kali subuh. Satu hari ada 32 kali maghrib. Macam mana untuk solat? Satu hari ada 32, sangat laju dia keliling bumi. Dan bumi sangat kecil, dilihat di bawah terguling-guling. Tiada siapa yang pegang kecuali Allah yang pegang bumi kita yang bulat terguling-guling, kata Al-Mansur. Dan memerlukan fatwa. Malaysia telah keluarkan fatwa bahawa tak perlulah solat 32 kali subuh setahari, hanya perlu sekali. Dan perlu merujuk kepada tempat kita berangkat tadi. Tempat kita berangkat ialah di Kazakhstan. Maka subuh di Kazakhstan kita solat di atas langit mengikut waktu Kazakhstan. Maghrib di Kazakhstan kita solat maghrib, walaupun maghrib sudah 32 kali. Di langit sudah 32 kali maghrib, tetapi kita sekali baru solat maghrib. Fatwa yang dikeluarkan oleh Malaysia dan juga UAE. Dan ini memerlukan sebagai patut kepayah fatwa-fatwa baru yang berkaitan dengan kehidupan baru, kehidupan yang tak pernah dibayangkan sebelum ini. Dan hari ini kita lihat, kita sudah ada panduan yang dikeluarkan oleh negara Islam bagaimanakah untuk penentuan kiblat. Dan kiblat berada di bumi, kita di atas. Bagaimanakah untuk kita melihat bumi yang ada di atas? Bumi ada di atas, kita di bawah. Naik ke atas, di sini di bumi kita lihat langit di atas. Pergi ke langit, kita lihat bumi di atas. Langit di bawah. Itulah relatifnya atas dan bawah. Dan sekarang kita lihat bagaimanakah untuk bumi unjuran Kaabah, dan daripada langit kita hanyalah menuju kepada bumi sudah cukup untuk sebagai Kaabah kita. Dan ini cara mereka bersolat. Mereka harus ikat mereka supaya tidak mereka melayang ke udara. Dan inilah yang dilakukan oleh astronot daripada negara Arab ini. Dan mereka mengambil gambar. Dan satu-satunya kota yang dapat dilihat dengan mudah daripada langit, kata astronot, ialah Mekah. Makkatul Mukarramah dilihat dengan sangat indah. Dan satu-satunya yang dapat kita lihat tanpa kita lihat rujuk kepada koordinat ialah Mekah. Ini dikatakan oleh saintis Rusia yang melinggi dalam ISS, dan dia mengatakan setiap kali saya melihat 32 kali, saya lihat Kaabah 32 kali satu hari. Dan gambar ini sangat cemerlang dari langit. Dan kita tidak lihat, tetapi gambar yang dikirim oleh angkasawan ini menunjukkan bahawa Mekah sangat luar biasa. Dia kata satu-satunya kota di atas muka bumi yang kita tidak boleh silap, itulah Mekah. Satu-satunya, dan cahayanya memancar ke atas. Wallahu a'lam apakah yang dimaksudkan. Ada satu beam, dia kata, daripada bawah sampai ke atas, dan dia lihat 32 kali sehari. Dan itulah satu-satunya kota yang dia dapat kenal pasti tanpa merujuk pada koordinat. Inilah saintis itu. Dan ada mengatakan dia telah murid Islam, ada mengatakan itulah tidak benar, wallahu a'lam. Tetapi yang dia hantar gambar ini benar. Gambar Mekah, gambar yang luar biasa, yang berbeza sama sekali daripada tempat lain. Kalau kita katakan Masjidil Haram atau Masjidil Haram itu warna putih,
tetapi tempat lain pun putih juga, bangunan sekitar Mekah itu. Tapi yang lihat putih hanyalah daripada kawasan Masjidil Haram. Itulah yang digambarkan oleh saintis ini. Tuan-tuan, ini gambar Mekah yang diambil dari langit oleh astronaut Rusia tadi. Sangat berbeza sama ada malam atau siang. Siang pun menuarkan cahaya putih yang sangat mudah di-recognize. Dia kata, apatah lagi malam, lebih jelas apa yang dilihat oleh mereka. Dan dia juga mengambil gambar Kuala Lumpur. Itu bentuknya tidak putih tapi kuning. Ini Kuala Lumpur kita yang mereka ambil daripada langit, dan sekarang dapat maklumat-maklumat yang banyak dapat diperhatikan dari langit. Siapa yang kuasa langit, dia kuasa bumi. Dan kita masih bertengkar, boleh tak naik ke langit atau tidak. Orang lain buat rumah di atas langit. Dan tuan-tuan, inilah kendaraan yang Allah nyatakan dalam surah An-Nahl tadi, al-khayla, iaitu kuda, wal biwa, ialah barang, hamir kaldai, litarkabuha, supaya kamu tungganya, wazinah, dan yang sebagai perhiasan. Dan yang kita syahid kita lah, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah mencipta apa yang kamu tak tahu. Allah bakal mencipta apa yang kamu tak tahu. Dan sekarang sebahagian ciptaan Allah telah kita saksikan pada zaman ini. Tuan-tuan, China tidak dibenarkan bersama dengan dunia, dan dia di-ban daripada ISS. Kalau demikianlah halnya, kami buat sendiri. Kami buat lebih besar. Daripada seluruh dunia, buat satu stesen ISS. China buat lebih besar, hanya satu negara, dan mereka letakkan namanya sebagai Chengdu. Inilah yang dibuat oleh China, lebih besar pada dunia seluruhnya. Dan sekarang peperangan bukan di atas muka bumi lagi, di atas. Peperangan ialah untuk menunjukkan kekuatan masing-masing, dan China telah membuat ISS mereka yang terkini, dan mereka buat secara bertahap. Daripada tahun mereka sambung satu sehingga mereka jangkakan pada tahun 2023, maka lengkaplah stesen mereka yang sangat besar. Dan minggu lepas kita dengar berita stesen ISS China hampir dilanggar oleh satelit lain. Dan apakah inilah konspirasi yang dilakukan oleh antarabangsa? Tuan-tuan, inilah yang digambarkan. Mereka mempunyai teknologi yang sangat mencabar dunia hari ini, dan mereka juga sedang mencipta bulan tiruan. Mereka ingin supaya malam sentiasa cerah, dan mereka ingin membina bulan dan matahari sendiri. Apakah benar atau tidak? Wallahualam. Mereka menyatakan untuk membuat satu SS yang terbesar, yang jaraknya satu batu, 1 mil panjang SS, yang dirancang oleh China, yang sedang dicantum satu demi satu, dan mereka jangka pada tahun 2023 ISS ini lengkap. Tuan-tuan, saya bercakap hanyalah sebagai orang biasa, tetapi tuan-tuan yang terlibat dengan teknologi ini lebih faham. Dan kita lihat sekali lagi, Rasulullah menyebut tidak berlaku kiamat sehingga kamu akan menyaksikan perkara-perkara yang sangat besar, sangat-sangat luar biasa, dan tak pernah disebut dan tak pernah dibayangkan oleh manusia, kamu sendiri. Dan tuan-tuan, inilah yang mereka cuba bina bulan sendiri menggunakan reaksi ataupun menggunakan nuklear, dan mereka ingin letakkan bulan yang sentiasa lari atas China. Bulan yang ada sekarang dia lari seluruh dunia, tetapi bulan yang China ingin buat supaya duduk di atas China, tak lari. Maksudnya dia bergerak sama laju dengan bumi. Dan inilah yang mereka sebut Chinese Artificial Moon. Apakah benar atau propaganda? Tak pasti. Tetapi inilah, dan perkara ini tidak mustahil, dan mereka telah menyatakan bulan ini akan berada di atas langit dan bergerak sama dengan bumi. Maksudnya dia akan berada di atas langit, bumi kita, langit, sentiasa dalam masa 12 jam. Inilah yang sedang dilakukan. Ada yang mengatakan mereka telah lakukan, ada yang mengatakan propaganda, dan inilah. Maka di China ada 2 bulan, di Malaysia hanya 1 bulan, yang kita tunggu pada 15 bulan barulah bulan penuh. Tetapi di China ada 2 bulan yang sentiasa menaungi, dan ini gambar yang mereka ambil. Mereka mengatakan sudah ada 2 bulan, dan mereka dapat menerangi 1 bandar. Kalau buat 2 bulan, 2 kota yang dapat diterangi. Dan inilah yang mereka rancang. Kedua ialah untuk membuat matahari baru, matahari palsu, matahari artificial,
dan mereka mengadakan tindakan nuklear untuk menghasilkan cahaya yang mereka tiru daripada matahari. Sebab matahari juga menggunakan tindak balas nuklear di antara gas yang terdapat di matahari, khususnya nitrogen dan helium. Mereka tiru di bawah, dan matahari mereka barangkali tidak sehebat apa yang Allah ciptakan, tetapi mereka sudah mencuba, dan ialah tempat jana kuasa mereka yang mereka membina matahari kedua. Dan apa yang mereka lakukan ini ialah perkara yang tidak pernah dibayangkan satu masa dulu. Sama ada benar atau palsu itu kita tidak pasti, tetapi mereka telah bercakap tentang perkara yang sangat besar. Tuan-tuan, inilah yang kita sebut. Dan sekarang yang mengherankan kita, Amerika mengatakan mereka sampai ke bulan tahun 1956. Lepas mereka dapat sampai ke bulan, mereka tak pergi sampai sekarang. Boleh percaya? Mereka tak pernah sampai sampai sekarang. Tuan-tuan, di atas muka bulan suhunya ialah 150 darjah Celsius. Yang siapa jatuh mati di situ. Siapa masuk ke atas bulan, dia mati sebab suhu di atas muka bulan ialah 100 Celsius lebih. Dan 100 Celsius air mendidih. Tak mungkin manusia dapat hidup. Dan mereka mengatakan dia sudah sampai di situ, dan fakta dunia mengatakan Amerika sudah sampai. Tetapi cuba kita fikir, mereka sudah sampai dengan teknologi yang tahun 80-an. Sampai sekarang mereka tak pernah ulang sekali lagi. Sepatutnya mereka sudah ada bangunan di atas bulan kalau mereka berjaya betul-betul tahun 86 dulu. Dan mari kita berfikir, mari kita berfikir sedar dalamnya. Dan tuan-tuan, apa yang berlaku ialah peperangan langit ataupun space war yang digambarkan sebagai cerita kartun ataupun science fiction, tetapi dia bakal menjadi kenyataan. Apa yang berlaku sekarang benar-benar menuju pada satu hakikat bahawa perkara ini bukan berlaku di bumi, tetapi siapa menguasai langit, dia kuasai bumi sepenuhnya. Dan cukup menarik, sebagaimana kita kata tadi, dengan terdapatnya kapal angkasa, terdapatnya internet, terdapatnya peranti-peranti, handphone kita dan sebagainya, ialah sebahagian daripada yang disebut oleh pensyarah hadis tadi, mengatakan sebahagian daripada perkara yang disebut Rasulullah, yang perkara yang sangat besar akan berlaku yang kamu tidak pernah bayangkan. Sebagai penutup, dalam hadis yang berkaitan dengan Dajjal yang banyak, bahawa antara sifatnya lah Dajjal akan datang satu masa nanti dan dia menunggang keldai. Antaranya adalah sifatnya walahul himar yarkubuhu, dan dia akan panjat ataupun menunggang himar, dan panjang di antara telinga himar ini ialah 40 hasta. Panjang telinga himar dia ialah 40 hasta. Dan kita lihat ulama Saudi mengatakan bahawa yang akan datang itulah memang himar. Yang akan datang itulah himar. Kalaulah hadis kata himar, himarlah. Tak boleh kita takwil. Dan panjang himar ini ialah 40 hasta. Tetapi ada yang mentakwilnya, yang mengatakan barangkali ialah kapal terbang yang sayapnya sebagaimana yang disebut di situ, dan dua-dua mempunyai hujah masing-masing. Yang satu mengatakan bahawa dia Dajjal yang datang yang dengan mata sebelah, yang tertulis di dahinya adalah kafir, dan kafir ini dapat dibaca oleh orang yang pandai membaca dan orang yang buta huruf. Apakah orang buta huruf dapat membaca? Dan mengikut mereka yang takwil, mereka mengatakan itulah sebagai simbolik bahawa Dajjal ini kenal, orang kenal semuanya, dia adalah kafir sebab dia hanyalah buta mata kanan, dia tak nampak akhirat. Yang dia nampak adalah mata dunia, yang mata kiri saja yang nak melihat bagi mereka yang melihat. Dan mereka sudah mengatakan bahawa Dajjal telah begitu lama menjajah kita dan melayang di udara dengan kapal terbang mereka, dan sebahagian lagi sedang menunggu. Dajjal belum sampai, yang satu lagi Dajjal sudah lama sampai, dan kita berada zaman Dajjal. Dan wallahualam yang manakah tuan pilih, dan kedua-duanya mereka berhujah dengan hujah masing-masing. Dan saya sudahi untuk renungan tersebut, tuan-tuan, dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih bersama.